Adik. Macam tu lah Mia, dulu susah nak fokus belajar membaca. Nak tahu rahsia tak macam mana Mia boleh belajar dengan senang? Rahsia dia ialah Smart Wheel. Meriah kan Smart Wheel ni? Ada option suku kata terbuka, suku kata tertutup, digraf dan diftong. Cara nak guna pun senang sangat. Pusing, pilih dan sebut. Orang kata sambil belajar sambil have fun, barulah cepat nak faham. Interactive learning dan senang untuk belajar. Tengok tu, laju je belajar. Nanti mesti jadi pandai macam Mia. Okeylah, Mia pun nak join adik ni guna Smart Wheel. Nak belajar sama-sama. Bye-bye. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua sahabat-sahabat teacher? Apa khabar semua penonton-penonton Mami Happy Show? Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan teacher pada petang ini untuk kita sama-sama insya-Allah teacher nak kongsikan sedikit ilmu berkenaan dengan tulis baca yang mana ada kaitannya dengan Smart Wheel. Masya Allah, Masya Allah. But before that, sebelum itu boleh teacher tahu siapa yang bersama dengan teacher pada petang ini. Okey, boleh tahu nama dari mana, insya-Allah. Kalau berkesempatan teacher akan baca nama-nama kalian ni. Waalaikumsalam Puan Liza Kasim. Masya Allah, Masya Allah. Alright, okay. So siapa yang bersama-sama dengan kita pada petang ini di Mami Happy Show? InsyaAllah hari ini teacher nak kongsikan InsyaAllah teacher nak kongsikan empat ilmu tentang tulis baca yang mana dia ada kaitan dengan Smart Wheel. InsyaAllah, okay. Alright, okay. So dah petang-petang ni semua dah makan? Perut dah kenyang? Sebab kalau macam tips ya, sedikit tips kalau kita nak pastikan anak kita ni always bersedia untuk diajar membaca ataupun menulis, ada a few perkara yang kita kena ambil berat. Iaitu pastikan anak dah cukup tidur, cukup rehat. And then yang kedua, kita kena pastikan anak kita dah kenyang. Perut dia dah terisi, dia dah kenyang. And then yang ketiga, dia dah dalam keadaan segar. Maksudnya anak dah mandi. So ini a few tips yang teacher boleh kongsikan untuk pastikan anak kita sentiasa dalam keadaan bersedia untuk mereka belajar. Jadi sama juga dengan kita. Sebelum kita nak menuntut ilmu, sebelum kita belajar satu-satu ilmu, sebelum kita berada dalam majlis ilmu, kita kena pastikan badan kita dalam keadaan ready. Badan kita dalam keadaan segar. Maksudnya kita dah siap mandi. Macam tadi kan, kita dah siap mandi, kita dah siap solat. InsyaAllah badan kita dah segar. And then yang kedua, kita kena pastikan perut kita pun sentiasa kenyang. Dalam keadaan kenyang. Kerana apa? Sebab nanti bila perut ni dah minta makan, dia akan mengganggu fokus. Kan? And then yang ketiga, kita kena pastikan badan kita dalam keadaan orang kata rehat yang cukup. Dalam keadaan rehat yang cukup. Macam mana anak kita persiapkan macam itulah kita kena persiapkan diri kita. Masya Allah, sedikit tips semoga membantu. Okay, so boleh teacher tahu siapa yang bersama-sama dengan teacher pada petang ini? Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan kami di Mami Happy Show. Teacher boleh cek sini sikit kot. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nur Zahira. Waalaikumsalam Nur Zahira. Anak sedia untuk baca, makan. Ya, pastikan anak makan, pastikan perut dia dalam keadaan kenyang, pastikan dia tidur untuk dapatkan rehat yang cukup so that nanti insya-Allah mudah otak dia untuk mudah serap apa yang dia nak belajar. Kerana apa? Kerana badan dia dalam keadaan yang dah bersedia, fokus. Mandi, nak pastikan badan dia segar. Yes. Waalaikumsalam Nodiana. Okey, siapa lagi yang bersama dengan kita? Alright. So, InsyaAllah pada petang ini selain teacher nak kongsikan beberapa lagi aktiviti-aktiviti menarik bersama dengan Smart Wheel ni, tapi
teacher nak kongsikan juga. Teacher nak kongsikan berkenaan dengan tulis baca. Berkenaan dengan tulis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan teacher untuk menulis kat sini ya. Okey. Hari ni ada 4 perkara yang teacher nak kongsikan. Sebelum masuk kepada tulis baca itu sendiri, we as a parents, tapi kebanyakannya sebagai parents lah, sebab ini berkaitan dengan persediaan. Ianya berkaitan dengan persediaan. Apa persediaan yang kita kena bagi pada anak-anak kita sebelum mereka diajar membaca ataupun sebelum mereka diajar menulis. Hari ini fokus kita kepada tulis baca. Hari ini perkongsian kita nak fokus kepada tulis baca. Jadinya sebelum kita ajar anak kita menulis, sebelum anak kita diajar menulis, diajar membaca, apa persediaan yang kita kena bagi? Apa persediaan yang kita kena bagi? Dan of course, bila sebut persediaan ni persediaan sebelum anak masuk ke tadika lah. Sebelum anak itu belajar menulis dan membaca secara formal. Biasanya anak belajar membaca dan menulis secara formal ni dekat sekolah, betul tak? Dan umur 4 tahun biasanya kita akan hantar anak ke sekolah. So maksudnya sebelum usia anak 4 tahun, sebelum anak diajar membaca dan menulis secara formal itu, sangatlah penting kita buat persiapan terlebih dahulu. Jadi kalau kita hantar anak kita ke sekolah seawal usia 4 tahun, sebelum usia 4 tahun tu kita kena buat persediaan dulu. Dan sebiasanya anak sebelum usia 4 tahun ni dia bersama dengan siapa? Dia bersama dengan mak ayah dia. That is why I said persediaan ni lebih kepada ibu ayah. Ibu ayah yang kena menyediakan satu aktiviti, menyediakan persediaan untuk pastikan anaknya nanti bila dah dihantar ke tadika ketika awal usia 4 tahun, anak tu dalam keadaan bersedia. Nak tahu tak kenapa anak-anak, siapa yang pernah berhadapan, tapi teacher rasa sekarang dah kurang dah teacher rasa parents berhadapan dengan ragam anak yang macam ni. Tapi kalau dulu-dulu kan, kalau zaman-zaman teacher, zaman-zaman kita dulu, 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, masih ada lagi anak usia 5 tahun, 6 tahun bila dihantar ke sekolah, bila dihantar ke tadika, especially untuk minggu pertama, hari pertama sekolah. What happened? Cuba bagi tahu teacher, siapa yang pernah berhadapan dengan situasi ini? Bila hantar anak ke sekolah, kan? Especially hari pertama. Kalian ada pengalaman tak? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Cuba share dengan teacher. Sambil-sambil tu teacher sebut nama. Saya Syah dari Selangor. Assalamualaikum Syah. Siti Aminah dari Kuala Selangor. Mursyidah dari Kelantan. Waalaikumsalam Nurul Umi. Okey, Nur Hidayah Hamzah. Nur Diana jemput Nur Hidayah Hamzah. Thank you so much. Baiknya, Masya Allah, Masya Allah. Okey, Waalaikumsalam. Ada Abdullah. Yes. Siapa boleh bagi tahu? Anak tak bersedia, anak terkejut, Nur Fadilah kata. So bila anak tak bersedia, anak terkejut, apa reaksi mereka? Apa situasi yang kalian lalui? Apa situasi yang kalian lalui? Waalaikumsalam. Isma dari Pucung Bawah. Masya Allah Isma. Long time no see. Masya Allah, Masya Allah. Afifah dari Maran. Saya selalu nampak anak orang lain menangis. Alhamdulillah anak saya tak menangis. Masya Allah, Alhamdulillah. Puan Izzah kena share. Puan Izzah kena share. Macam mana Puan Izzah persiapkan orang kata physical, mental anak Puan Izzah sampai dia dah bersedia untuk pergi ke tadika. Alright. And then teacher nak share kat sini. Kenapa ada segelitik anak bila hari pertama pergi tadika, anak ini dalam keadaan terkejut, menangis kan. Kadang kalau dulu-dulu ada kes kena gigit, cikgu kena gigit, cikgu kena tumbuk, cikgu kena sepak kan. Pintu tadika pecah. What happened? Kenapa boleh jadi macam tu? Ni. Sebab tak ada persediaan awal. Tiada persediaan awal.
Dan I'm sure disebabkan perkara ini kan zaman-zaman dulu banyak berlaku dan dalam pemerhatian teacher, kenapa itu boleh berlaku, kat situ nampak perbezaan mentaliti ibu-ibu dulu dengan ibu-ibu sekarang. Dulu kurang orang kata kurang kesedaran, satu. Dan satu lagi tak ada orang kata apa kita panggil, tak ada kesedaran, tak ada orang untuk dulu kurang akses nak timba ilmu tentang anak-anak ni, tentang parenting, dulu tak ada. Jadi mereka hanya lalui situasi itu dan jadikan ia sebagai pengalaman. Tapi apa yang berlaku dengan ibu ayah sekarang? Mereka tak nak pengalaman mak mereka dulu yang mana bila dihantar kita ke sekolah, kita dalam keadaan tak ready, kita menangis-nangis kan. So kita ada pengalaman tu dan kita tak nak pengalaman dulu tu jadi pada kita. Then what happen? Macam sekarang akses kat mana-mana je. Kita boleh belajar ilmu parenting, kita boleh belajar ilmu tentang anak-anak, kita boleh belajar tentang nak macam mana nak faham emosi anak-anak, perkembangan kanak-kanak, perkembangan bahasa anak-anak. So apa yang berlaku dalam proses kita menimba ilmu, kita sedar bahawa persediaan awal ini sangat penting untuk memastikan anak kita bila dia masuk ke sekolah, bila dia masuk ke alam formal, bila dia pergi ke dunia luar, dia dalam keadaan bersedia. Tapi hari ini kita nak fokus what kind of persediaan awal untuk kita bagi pada anak supaya nanti bila masuk kepada pembelajaran membaca dan menulis secara formal, anak bersedia. Apa kaitan dengan smart wheel teacher? Nanti kita masuk. Sebab apa? Ilmu yang ini sangat penting dulu. Walaupun sekarang ni nak akses ilmu itu mudah, tapi tak semua parents ada kesediaan awal ini. Masya Allah. Am I too fast? Teacher terlalu laju ke? Kalau laju sangat bagi tahu ya. Masya Allah, Masya Allah. Alright, biasanya saya bawa anak jalan kat sekolah. Yes, yang itu kita panggil, kita bagi anak pendedahan Puan Niza. Very good sharing, Masya Allah. Lalu kawasan sekolah, cerita tentang sekolah, seronok sekolah, jumpa kawan-kawan, cikgu baik kan. So this is orang kata salah satu persediaan awal yang very good yang kita kena bagi sebagai pendedahan awal. So that nanti anak bila dia masuk kat dalam, bila masuk dekat dia punya mind dia akan orang kata, anak-anak ni kan dia suka berangan-angan, dia boleh dah buat macam-macam cerita kan. So dia dah nampak, dia dah boleh bayangkan seronoknya sekolah, ramai kawan, cikgu baik. Kan. So bila dia dalam keadaan bersedia untuk pergi bersekolah, of course bila cikgu ajar apa-apa pun, insya-Allah anak kita dalam keadaan bersedia. That is why bila anak dah bersedia, ingat pula tips yang teacher bagi awal tadi. Pastikan anak kita dalam keadaan badan dia dah segar, pastikan anak kita perut dia dah kenyang. Sebab itu bila pergi tadika, cikgu sangat penting breakfast. Sebab cikgu tak nak anak perut lapar, nanti anak tak boleh fokus. Sebab itu bila pergi tadika, zaman teacher, masa teacher mengajar 8 tahun lepas, ada tau yang datang sekolah, anak tadika datang sekolah tak mandi. So apa yang teacher buat? Kita orang mandikan. Sangat penting kita nak pastikan anak kita dalam keadaan badan dia segar. Sebab apa? Sebab inilah nanti dia nak fokus. So selain daripada persediaan awal bersamaan dengan tips yang teacher dah bagi tadi, insya-Allah kita ajarlah anak kita dia boleh mudah nak fokus. Dan mudah nak faham. Masya-Allah, sedikit tips. Masya-Allah, masya-Allah. Adakah okey kalau dari sekarang saya beritahu anak saya umur 4 tahun Afnan kena belajar ABC 1 2 3, nanti dah sekolah teacher suka Afnan. Tak marah Afnan. Sorry saya tak ada pengalaman. Ni baru. Yes, tak ada masalah. Cuma itu adalah satu orang kata kita nak panggil satu pendedahan kepada anak yang mana nanti dia pergi sekolah, it's not only main-main, dia kena learn something. Dia kena learn something. Cumanya anak-anak sekarang ni otak dia dah matang. Bila sebut nak kena belajar ABC 1 2 3, anak tak dapat nak bayangkan macam mana cara nak belajar ABC tu, macam mana nak belajar 1 2 3 tu. Jadinya mungkin selain daripada puan maklumkan secara verbal, secara lisan,
puan boleh, orang kata puan boleh tunjukkan suasana seronok je nanti bila dia belajar ABC. Tunjukkan suasana seronoknya nanti bila dia belajar 1, 2, 3. Jadi bila dia belajar kat rumah pun seronok, dia belajar ABC 1, 2, 3, dia belajar apa-apa saja yang dia akan belajar dekat sekolah nanti tu, masa puan tunjuk dekat kat rumah tu dalam keadaan fun learning, yang itu yang terus dia terbayang kat sekolah pun dia akan macam tu. And then puan pun tambah lagi, tapi nanti kan Afnan dekat sekolah lagi seronok tau. Sebab apa? Sebab Kak Afnan akan belajar dengan ramai kawan. Dekat rumah ni kalau Afnan dah rasa seronok belajar dengan mama, Afnan belajar seorang dengan adik. Tapi kat sekolah ramai kawan. Kat sekolah ada ramai cikgu. So kita tambahkan lagi dia punya rasa excited dia tu. Tak salah pun kalau puan kata nak pergi sekolah nanti dia kena belajar. So that nanti dia boleh bagi gambaran. Kalau dia dah belajar seronok macam ni kat sekolah, kat rumah dengan mama, and then dia learn something dengan mama kat sekolah, bayangkan nanti kalau pergi sekolah kat rumah, so bayang nanti bila dia pergi sekolah, cikgu nak ajar and then dia mudah nak faham dan dia dah tahu. Bayangkan macam tu. Yes, dan satu lagi, teacher Puan Nur Hidayah, bila Puan Nur Hidayah sebut nanti pergi sekolah teacher suka. So that is macam satu words yang sangat membina untuk anak. Maksudnya kita nak bila kita pergi sekolah tu ada suasana yang menyeronokkan. So nak dapatkan suasana yang menyeronokkan tu, kita kena learn something dari situ. Anak tu kena belajar. Anak tu kena belajar sesuatu. Dan kalau dia tak pandai pun it's okay. Yang itu pun kita kena bagi tahu juga. Keadaan-keadaan. That's why lah kalau mesti anak akan cakap kan. Habis tu kalau Afnan tak pandai. Tak apa, sebab tu ibu mama hantar Afnan pergi sekolah, cikgu akan ajar. Kawan-kawan akan support. Macam tu. Right? Okay. So very good Puan Nur Hidayah. Sekarang baru nak ajar dia membaca. Okay. So Puan Nur Hidayah kena stay sampai habis. Sebab apa? Sebab teacher nak sharekan 4 perkara yang Puan Hidayah kena buat sebelum hantar anak ke sekolah nanti. Untuk pastikan anak bersedia untuk tulis baca. Jadi perkara pertama yang Puan Hidayah kena make sure you prepare yourself adalah persediaan. Persediaan awal untuk pastikan anak boleh belajar, anak bersedia untuk diajar tulis baca. Masya Allah panjangnya teacher bercakap, dah lama tak bercakap kan. Persediaan awal. Alright, okay. So insyaAllah kita pergi, bismillah. Okay, so apa persediaan awal yang kita kena bagi pada anak untuk pastikan anak ini bersedia ketika nak diajar tulis baca nanti? Apakah persediaan awal yang kita nak bagi ni? Okay. Persediaan awal yang kita kena bagi adalah P, T, R, S. Ini antara aktiviti rangsangan sebagai persediaan awal yang kita kena bagi pada anak untuk pastikan anak bersedia bila nak diajar tulis baca nanti. Clear ataupun tak setakat ni? Memang yang ni tak clear lagi lah sebab teacher tak terang lagi. But so far, tentang kepentingan persediaan ni, clear tak clear? Clear tak? Alright, PTRS. Boleh? Setakat ni? Alright, okay. So, what is PTRS? What is PTRS? PTRS adalah aktiviti rangsangan yang kita kena bagi pada anak seawal usia. Teacher ulang. PTRS adalah aktiviti rangsangan yang kita kena bagi pada anak seawal usia sebagai persediaan sebelum anak itu diajar tulis baca. Someone boleh type dekat ruangan komen. Kepentingan persediaan awal itu sendiri. What is PTRS? PTRS adalah aktiviti rangsangan awal. Aktiviti rangsangan awal sebagai persediaan yang kita boleh bagi pada anak seawal usia sebagai persediaan sebelum anak diajar tulis baca.
Ini sangat penting. Rangsangan ini sangat penting. Kalau parents yang sekarang ni yang ada umur anak 4 tahun ke bawah dan kalian dalam proses untuk ajar anak kalian membaca, menulis, sebelum itu kalian kena bagi ini dulu. Bila nak bagi? Seawal usia. Seawal usia. Nah, seawal usia dari baby, dari infant, boleh. Tak ada masalah. So, what is P? P is for play. P is for play. T. Talk. T is for talk. R. Read. S. C. Ini adalah 4 activities. Okay, aktiviti rangsangan awal yang perlu diberi pada anak seawal usia sebagai persediaan. As simple as this. Play, play, play. Talk, talk, talk. Read, read, read. Sing, sing, sing. So far dapat tak? Alright, so far dapat tak? And then, keempat-empat ini bukan sahaja kita bagi pada anak, tapi kita sekali kena get involved bersama-sama dengan anak sepanjang kita melaksanakan aktiviti play, talk, read and sing. So ini sangat penting. Jadinya for those sahabat-sahabat dekat luar sana, so bila kalian if kalian ada sahabat yang sedang berhadapan dengan dilema, macam mana aku nak mula ajar anak aku baca, macam mana aku nak mula ajar anak aku menulis, fokus pada ini dulu. Satu, tanya anak dia umur berapa, alright, and then kalau anak umur 4 tahun ke bawah, fokus kepada ini. Play, talk, read and sing. Alright, play, talk, read and sing. Bila you play, bila you talk, bila you read, bila you sing dengan anak you, so aktiviti play, talk, read and sing tu mestilah sesuai dengan umur anak. Takkanlah anak baby tu, you nak nyanyi lagu, suruh dia berdiri, berjoget-joget. Memang tak dapat lah kan? So sesuaikan. Sesuaikan. Mungkin masih baby tu masih bayi, you nyanyikan untuk dia. Twinkle, twinkle, little star. Gitu. So, tapi bila nyanyi jangan nyanyi saja. Kita kena ada pergerakan. Kenapa? Sebab ini sebenarnya kita sedang merangsang perkembangan anak. Okey? Dan kenapa pentingnya aktiviti play, talk, read and sing? Dia bukan sahaja merangsang perkembangan anak-anak itu. Dia bukan sahaja merangsang perkembangan fizikal anak itu. Tapi paling penting sekali bila kita buat PTRS ni, dia akan merangsang perkembangan bahasa. Okay, persediaan ini penting sebab merangsang perkembangan bahasa. Kalau anak kita tak ada bahasa, macam mana kita nak ajar dia membaca nanti? Kalau anak kita tak ada bahasa, macam mana dia nak faham segala arahan, segala apa yang kita cakap masa kita nak ajar dia tulis baca? Jadi ni, aktiviti PTRS ni selain merangsang dia punya body awareness, dia juga akan merangsang perkembangan bahasa. So far dapat ke dapat? So far dapat ke dapat? So far dapat ke dapat? Habis tu teacher, apa kaitan smart wheel dengan aktiviti PTRS? Apa kaitannya? So, setiap kali you nak buat ni, you boleh guna smart wheel. Okay? Boleh pusing kanan, pusing kanan, pusing laju-laju, pusing laju-laju. Nyanyi. Guna apa? Smart wheel. Apa yang berlaku pada smart wheel? Smart wheel bergerak. Bila smart wheel bergerak, apa rangsangan yang kita bagi pada anak? Dia punya fokus. Eye contact dia, eye coordination dia. Dia akan tengok smart wheel ni berpusing, berpusing, berpusing. Bayi ketika umur sebulan, 2 bulan, guna smart wheel untuk aktiviti ni. Pusing kanan, aku main reka-reka je lagunya. Menyanyilah ikut kesesuaian anak. So boleh jadikan smart wheel sebagai alat bantu untuk merangsang
anak-anak sepanjang buat aktiviti PTRS. Talk. Apa yang kita boleh bercakap? Kita bercakap pasal warna-warna. So kat sini ada warna. So kita boleh bercakap dengan anak, kita boleh perkenalkan anak dengan warna-warna yang ada. Dengan warna-warna yang ada. So apa yang berlaku kat situ? Okey, kita merangsang mata anak and then kita dapat perkenalkan anak dengan warna-warna yang ada dekat sini. Apa lagi? Apa lagi kebaikan sepanjang buat aktiviti talk? Okey. So bila anak tengok kat sini, kita sedang merangsang rupa dan bentuk. Remember, rupa dan bentuk yang ada pada setiap simbol ni. Walaupun dia tak belajar lagi apa benda ni mak. Dia tak belajar lagi, kita tak ajar pun lagi dia ABC tu semua tu kan. Kita tak ajar pun lagi anak ni. Tapi sangat penting kita bagi pendedahan kepada anak. Simbol-simbol ni biar dia dah nampak dulu. Oh dia pernah, nanti bila kita dah ajar bunyi huruf L kan. Nanti sebab bila kita nak, ni dah masuk pada nak ajar anak membaca. Kita ni bila nak ajar anak membaca, kita tak nak anak kita tu kenal huruf saja. Tapi kita nak anak kita recognize simbol. Sebab apa? Sebab kita berhadapan dengan banyak anak boleh sebut A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Tapi bila tanya ini huruf apa? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kurangnya rangsangan dari segi pendedahan kepada anak rupa dan bentuk setiap simbol ni. Anak kena orang kata dia kena peka. Dia kena alert apa rupa dan bentuk yang ada pada setiap simbol untuk pastikan anak boleh mengecam simbol huruf. Bila kita ajar anak membaca, kita tak nak anak kita kenal huruf je, A, B, C boleh sebut. Tapi bila minta dia cam, ni simbol ni huruf apa? Tak nak. Jadi sangat penting masa aktiviti talk kita buat dengan anak, tunjuk sahaja, tak payah pun nak ajar ni M, tak perlu. Kita bagi dengan cara pusing. Wow, look at these colours, very colourful kan. Kita pun perkenalkan. Tapi dalam masa yang sama, anak pun akan melihat kepada simbol-simbol yang ada ni. Tak apa, bagi je dia tengok. Dia akan simpan dalam memory visual. Dia tengok, oh ada simbol tiang, ada simbol tolak tepi, disimpan dalam memory visual. Disimpan. Ini persediaan awal yang teacher maksudkan. Kita tak ajar lagi. Kita tak ajar dia ABC, kita tak ajar dia membaca pun. Tapi kita bagi pendedahan melalui aktiviti ni. So sangat penting persediaan awal. Jadi dalam sepanjang kita melaksanakan, kita memberi persediaan awal dengan memberi aktiviti-aktiviti melalui PTRS, salah satu alat bahan yang boleh digunakan adalah Smart Wheel. So siapa kata Smart Wheel ni hanya boleh digunakan untuk ajar anak yang dah nak belajar membaca? Tak, boleh digunakan seawal usia. Gitu. Sofa boleh? Sofa boleh tak? Ini yang baru yang pertama. Teacher kata teacher nak kongsi 4 perkara. Teacher baru pergi pertama. Dah berapa lama dah ni? I have 1 hour only. So minta Allah beri keberkatan masa 1 jam tu. Allah izinkan teacher untuk sampaikan keempat-empat ilmu yang teacher nak sampaikan. Masya Allah. Alright, okay. Yes, Syah Eva, parents kena get involved sepanjang rangsangan ni. You jangan nak suruh anak play. You beli mainan kat anak, nah ambil Lego ni mainlah, ibu nak masak. No. PTRS, persediaan awal, dia mesti dilaksanakan bersama dengan ibu dengan ayah. Kat situ baru akan berlaku komunikasi dua hala. Kalau dia main seorang-seorang, kat mana komunikasi dua halanya? So bila tak ada berlaku komunikasi dua hala, macam mana perkembangan bahasa dia nak meningkat? Gitu. Alright, okay? Menyanyi, pergerakan, alright, okay. So bila kalian teacher harap dengan perkongsian secara ringkas ini kalian dapat idea, kalian dapat ilham, dan teacher berharap kalian boleh jadi ejen penyampai maklumat supaya lebih ramai lepas ini parents di luar sana ada ilmu tentang kepentingan persediaan awal. Yang ini tak ramai parents yang ada. Kebanyakan parents bila sebut nak ajar anak tulis baca, buku apa saya nak kena beli, macam mana saya nak ajar anak saya membaca, anak umur berapa? Umur 5 tahun. Bila tengah nak mengajar anak tu tak bersedia. Macam-macam masalah, tak boleh duduk diam, tak boleh fokus. Bila kita bercakap kat depan, dia bercakap kat belakang. Kan? Baru je nak keluar suara, okey hari ni teacher nak ajar.
Kenapa? Sebab tak ada persediaan awal. Jadinya kalian sangat-sangat penting kalian hebahkan, kalian sebarkan kepentingan rancangan awal ni. Sebab kalau anak tak bersedia, tak diberi persediaan awal, kita akan berhadapan dengan masalah sepanjang anak tu nak belajar membaca dan menulis. So we don't want that. Dah nanti buang masa pula kat situ. Alright? Okay. Dapat? Alright, good. Masya Allah. Thank you so much. Thank you so much. Alright, okay. Alright, so kita nak pergi pada yang kedua. So kalau ada soalan, kalau kalian ada persoalan tentang kita punya pengisian yang pertama tentang persediaan awal, sila type di ruangan komen. Sementara itu izinkan teacher untuk padam ni dulu, kita nak pergi kepada pengisian yang kedua. So kalau ada soalan sila type di ruangan komen. Kalau tak ada persoalan, sila bagi respon macam mana pengisian pertama teacher hari ni. Alright? Okay. Bismillah. Nampak. Dia siap lah. Okay, kalau ada soalan sila nyatakan soalan. Kalau tak ada boleh bagi feedback, boleh bagi respon. Sejauh mana kalian faham untuk pengisian pertama. So that I know I punya penyampaian sampai ataupun tak. Sangat penting ya. Alright. Bismillah. Right. Okay, bolehlah tu. Okay, ada persoalan tak? Okay, teacher tak dapat lagi. Kalau ada persoalan, boleh tanya. Alright, so kita nak pergi yang kedua. Okay. Sekarang ni, kebanyakan anak-anak duduk kat rumah. Betul tak? So sekarang ni kebanyakan anak-anak duduk kat rumah. Seperti yang teacher dah pernah kongsikan, seperti yang teacher pernah cakap sebelum-sebelum ni. Now kita tak boleh lagi meletakkan sepenuh harapan, kita tidak boleh lagi meletakkan sepenuhnya tanggungjawab kepada cikgu dekat sekolah, walaupun anak orang kata anak tak adalah tak belajar, anak belajar melalui PDPR tu kan. Tapi sebenarnya untuk waktu ini sepanjang anak belajar melalui proses PDPR tu, sebenarnya orang kata peranan yang paling penting sekarang ni, orang yang paling penting berperanan dalam situasi ini adalah ibu ayah. Okey, sebab cikgu dalam kelas online mungkin 30 minit. Dia tak sama macam kelas fizikal tau. Dalam kelas fizikal cikgu bukan sahaja mengajar. Cikgu juga get involved secara physically. Kalau anak tu bagus, nak gosok, very good. Kalau anak tu down, nak bagi semangat, cikgu ada masa kat situ, masa fizikal. Tapi masa online tak ada. So siapa yang nak ambil alih? Siapa yang nak main peranan kat situ? And then satu lagi, kalau dekat sekolah, waktu 30 minit secara fizikal, if anak tu tak dapat, mungkin lepas habis waktu sekolah, cikgu boleh panggil anak tu untuk buat latihan tambahan. Ataupun kalau anak tu dia datang awal dekat sekolah kan, kalau anak tu datang awal dekat sekolah, mungkin cikgu boleh panggil untuk bagi latihan tambahan dulu, pengukuhan. Tapi sekarang PDPR tak boleh. Ada 30 minit tu je. So siapa yang kena main peranan besar kat sini sekarang? Mak ayah. Mak ayah kena main peranan besar. So untuk main peranan tu dia bukan boleh main-main. Ini bukan kerja main-main. Untuk orang kata pegang peranan itu, you tak boleh main-main. You kena take it seriously. Sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan kepada hasil pembelajaran anak you. So sangat penting dalam proses ajar anak membaca, we as a parents, selain daripada memberi persediaan awal, kita kena tahu what kind of kaedah membaca yang ada, yang digunakan dekat Malaysia. Kena tahu. Sebab apa? Sebab teacher berhadapan dengan ramai parents yang nak hantar anak ke kelas membaca ataupun ke tadika masa tempat teacher kerja dulu. Cikgu dia dah pernah sekolah kat tempat sekian-sekian. Tahu? Dia dah pernah sekolah kat tempat sekian-sekian. Tapi tak boleh baca. So teacher tanya, kat sana guna kaedah apa? Saya tak pastilah cikgu. Dah sudah gana pula. Bila tak pasti, kenapa teacher nak kena tahu anak itu belajar menggunakan kaedah apa? So that we know macam mana, kalau macam sebab teacher guru fonik, teacher mengajar kaedah fonik. Jadi bila teacher berhadapan dengan anak yang belajar menggunakan kaedah lain,
pendekatan teacher nak kena gunakan untuk pastikan anak yang belajar kaedah lain tu, bila teacher ajar guna kaedah phonics, dia cepat dapat. Dia tak keliru. That is why sangat penting teacher tahu tentang kaedah. Tapi it's not only teacher sahaja, bukan cikgu je yang kena tahu pasal kaedah ni. Sekarang ni, dengan situasi sekarang ni, keadaan sekarang ni, parent pun sangat tahu. Masya Allah, nampak tak? Hikmah Allah bagi pada teacher, jangan pandang benda yang negatif tau. Pandang yang positif. Kalau Allah tak izinkan anak aku belajar PDPR, sampai ke sudah aku tak tahu kaedah apa yang ada untuk ajar anak membaca. So teacher nak sharekan pengisian kedua, what kind of kaedah yang ada untuk kita ajar anak kita membaca. Okay, so pada parents yang nak ajar anak membaca, ini kalian kena tahu. So bila dah tahu, nanti kena kaji setiap kaedah. Kaji, selidik. And which one is the best? So you choose. Bila you dah choose yang terbaik, belajar. Dalami kaedah tu untuk you tukar nanti nak ajar anak membaca. Kita nak ajar anak membaca tak boleh melalui pengalaman kita. Pengalaman kita ni belum cukup untuk pastikan keberhasilan masa kita ajar anak membaca. Panjang sangat teacher bercakap tau sebab lama dah tak bercakap. Okey, kaedah. Kaedah membaca. Kaedah membaca ni pun ada kaitan dengan smart wheel juga. Ada kaitan dengan smart wheel. Kat sinilah keistimewaan smart wheel sebenarnya. Alright. So kaedah membaca. Siapa yang tahu tentang kaedah membaca, boleh tak bagi tahu teacher? Ada berapa kaedah membaca dekat Malaysia ni? Mari kita brainstorm sama-sama. Betul, ramai parents tak tahu anak belajar guna kaedah apa dekat tadika taska. Okay, so ini again yang menonton ini, kalian adalah ejen penyebar maklumat. Sangat penting kita kena tahu, kita punya prospek, kita punya customer, parents nak ajar anak guna kaedah apa. Kalau anak tu sedang belajar membaca sekarang, tanya sedang menggunakan kaedah apa. So that mudah kita nak consult. Tapi sebelum kita nak consult, kita kena ada ilmu ni dulu lah. Kita kena tahu buat ni dulu. Okay? Apa kaedah yang ada? Masya Allah. Puan Isma, Ima, suku kata, fonik. Masya Allah. Oh, lama tak dengar teacher cakap. Bila dah cakap tak boleh nak berhenti pula ya. Betul lah tu. Lama Allah bagi rehat sebenarnya, nak suruh kumpul. Dia kata berehat, nanti kau keluar all out, dia kata. Masya Allah. Alright, okay, betul. Setuju. Sekarang perlukan kerjasama ibu bapa untuk pastikan anak tidak ketinggalan waktu PDPR. Berkenaan kerjasama ni kan, it's not only kerjasama tau. Ianya berkenaan dengan tanggungjawab. Yang itu kena masuk bab lain nanti. Nak bercakap pasal tanggungjawab membaca ni banyak. Panjang. Paling optimum bagi seorang pelajar. Okey, Ibnu Omar bertanya, berapa masa untuk fonik smart wheel paling optimum bagi seorang pelajar dalam masa sehari? Masya Allah, very good question. Okey, teacher ada kongsikan macam mana tips nak pastikan macam mana parents nak ajar anak membaca dekat rumah. Yang pertama, waktu mesti singkat. Waktu mesti singkat ni, ia kena tengok umur anak dan jantina anak. Okay, sebelum teacher masuk ni, teacher nak jawab dulu soalan ni. So siapa-siapa yang boleh type kat ruangan komen. Sebab hari ni kita nak kongsi ilmu dan ini ada kaitan dengan smart wheel sebenarnya. Jadi kat sini, kalau Ibnu Umar tanya tadi, berapa lama nak kena ajar anak dalam masa satu hari, ini sangat berkait dengan smart wheel. Dan ada sebab kenapa teacher buat smart wheel ni. Alright, yang pertama, masa mesti singkat. Untuk masa mesti singkat ni, kita kena tengok umur anak, kita kena tengok jantina anak sebab ianya bagi my faktor. Tapi pendek, teacher pendek kan, teacher bagi kalau anak umur 6 tahun ke bawah, setiap satu sesi kurang daripada 10 minit. Kurang daripada 10 minit. So masa mesti singkat, 5 ke 10 minit dalam satu sesi. Tetapi walaupun setiap sesi tu kita buat sekejap, okay, kerap. Dalam satu hari kita boleh ajar kerap. Kalau pagi lepas breakfast 5 ke 10 minit sambil baca, pusing, smart wheel, sebut bunyi, 5 ke 10 minit. Okey, dah enough. Dah go pergi main. Cukup. Tapi mesti kerap dalam satu hari. Tengah hari sebelum nak solat Zuhur, panggil anak dulu. Alright, okey, jom kita buat ulang kaji. Tadi kita sebut huruf-huruf konsonan. So sekarang kakak pegang smart wheel, kakak sebut sendiri.
Kakak sebut sendiri. Dah dapat? Alright, okay. Now kakak dah boleh sebut, kita boleh makan tengah hari. Itu reward. Jangan lupa reward. Alright. Okay. So masa mesti singkat tetapi kerap. And then yang ketiga, ibu atau ayah kena keep calm, keep cool. Keep calm, keep cool. Jangan jadi ibu singa. Jangan jadi ibu harimau. Kita nak jadi ibu kucing. So teacher harap teacher dah menjawab Ibnu Homa punya soalan tadi. Pastikan masa mesti singkat tapi sesi tu mesti kerap. Sebelum tadi tengah hari kan, lepas tu petang nanti panggil lagi 5 ke 10 minit, and then nanti sebelum tidur malam panggil lagi 5 ke 10 minit. Dia bukan sebab dekat kat rumah bila kita nak ajar anak membaca, kita tak boleh guna waktu formal macam anak belajar kat sekolah kat tadika dia sekali nak ngajar 30 minit. Boleh. Kat rumah tak boleh. Yang ini tips ni nanti teacher kongsikan video dia pada Mami Happy so that nanti Mami Happy boleh bagi pada agent, so agent boleh kongsikan pada your prospect, your customer, your parents, your kawan-kawan tu semua. Teacher ada dia punya video. Nanti teacher kongsikan video nak ajar anak membaca ni, masa dia berapa lama. Okay, so apa kaitan dia dengan Smart Wheel? Smart Wheel ni cepat. Sebab apa? Sebab berkait dengan tadi bila kita nak ajar anak, dia masa mesti singkat. So Smart Wheel ni cepat. Pusing dah cukup. Okay? Angkat dah cukup. Jadi dia kelebihan dia dekat situ. Cepat. Sebab apa? I just have 5 to 10 minutes. Kat sini pusing 1 ke 2 minit. 8 minit kita buat aktiviti latihan tracing ke untuk yang penulisan. Untuk aktiviti hands on. So yang itu ambil masa yang lama kan. So yang ini tak perlu ambil masa yang banyak. So itu kaitan dia Ibnu Omar. Alright, okay, next. Kena jadi ibu kucing, tak nak harimau, tak nak singa. Alright. Okay. So 41 minit dah. Kita baru nak masuk yang kedua. Kaedah membaca ada 4 dekat Malaysia ni. Yang pertama mengeja. Yang kedua suku kata. Yang ketiga fonik. Yang keempat pandang sebut. Okay, just a quick one. Okay, kaedah membaca ada 4. Semua kena alert. Tak kira jangan cikgu sahaja tahu pasal ni. Ibu bapa kena tahu juga. Okay. So, mengeja. Kaedah yang digunakan adalah membatang. Kaedah mengeja, pendekatan yang digunakan adalah membatang. Contohnya macam mana? BA bar, CA ca, baca. Zaman kita dulu. Alright? Okay, zaman kita dulu kita belajar membaca menggunakan kaedah mengeja, iaitu membatang. Sampai sekarang pun masih lagi diguna pakai. Ini kita panggil kaedah sepanjang zaman. BA bar, CA ca, baca, biu, buku. Alright? Okay? And then, ada pula anak bila dah lama-lama mengajarkan, so cikgu-cikgu, para saintis ni dia mendapati ada anak yang jenis cepat. So ada pula kaedah yang paling cepat, suku kata tak payah BA bar, CA ca, baca, dia tak perlu membatang. Suku kata tak perlu membatang, suku kata terus kepada baca. Baca, buku, ini, buku, ni kan lebih cepat dan berbanding daripada yang ini tadi kan. I, NIE, ini, BA bar, CA ca, baca, biu, buku. Okay, 2 minit. Tapi bila masuk suku kata, ini, buku, ni. Okay, 1 minit. Nampak? Alright, okay, suku kata. Fonik, pendekatan yang digunakan adalah gabung bunyi. For those yang menggunakan kaedah fonik yang betul-betul fonik adalah gabung bunyi sahaja. Yang lain tak ada. Yang ada gabung bunyi sahaja. Maksudnya, kalau mengeja dengan suku kata, anak diperkenalkan dengan nama-nama huruf A, B, C, D, E.
Okay, tapi bila ajar anak guna fonik, anak tak diperkenalkan dengan nama huruf, tapi anak diajar dengan sebut-sebut bunyi a, i, u, b, n, k. Dan fonik yang betulnya adalah fonik gabung bunyi sahaja. Sebab apa teacher kata fonik gabung bunyi saja? Sebab ada orang dia ajar fonik masa sebut bunyi huruf A, B, C, D tu, A, I, U. Tapi bila nak baca suku kata, anak tu diminta menghafal. So that is not fonik gabung bunyi. Alright? So kalian, ni teacher bagi quick one. Sebab nak belajar ni sahaja mungkin 1 jam tak cukup. Alright, teacher just bagi a quick one as a basic. Basic yang kalian nak kena tahu. Dan kalian mesti tahu. Kalian mesti tahu. Alright, okay. So, 2 ni guna ABC, yang ini guna bunyi. And then yang ini nombor 4 dia panggil pandang sebut. Pandang sebut ni, dia tak ada belajar ABC, dia tak ada belajar suku kata babi, bu, bebebo, tak ada. Pandang sebut ni anak diajar terus membaca perkataan. Buku. Apa lagi? Bola. Apa lagi? Apa lagi? Next. Kerusi, whatever lah. Tapi untuk bahasa Melayu jarang sangat nak guna pandang sebut. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu, pandang sebut bahasa Melayu sangat sukar berbanding dengan bahasa Inggeris. Kerana apa? Sebab bahasa Melayu satu perkataan ada 2 silibel. Buku, 2 silibel. Tapi kalau bahasa Inggeris buku apa? Book. 1 silibel saja. So bila nak sebut a words dalam bentuk perkataan, bahasa Inggeris lebih mudah. In English we call it look and say. In English kaedah ni dipanggil look and say. Siapa-siapa yang pernah ajar anak yang Jane tu, Jane. Ada buku yang banyak-banyak tu. Apa nama buku tu, Jane tu? Yang itu kita panggil look and say. Maksudnya anak tu sebut a words terus. Siapa yang kenal Dr. Syekh Muzaffar? Anak-anak Dr. Syekh Muzaffar ajar anak Dr. Syekh Muzaffar dengan cara look and say. Tapi kenapa Dr. Syekh Muzaffar guna look and say? Sebab Dr. Syekh Muzaffar ajar anak dia bahasa Inggeris dulu. So bahasa Inggeris, untuk perkataan-perkataan bahasa Inggeris mudah. Satu perkataan tu, 1 silibel je. Book, cat. Kalau kita kucing. Kalau bahasa Inggeris, cat. So pandang sebut ni kalau nak guna untuk bahasa Inggeris, teacher sarankan. Kalau untuk bahasa Melayu, penat. Penat. Anak nak sebut mama pun mama. Tak boleh nak sebut lagi mama. Ini kan pula nak suruh sebut kucing. Dah sudah penat. So for me lah, kalau siapa tanya teacher mana yang kaedah yang teacher sarankan, 3 ni lah. Mengeja suku kata phonics. Tapi kalau you tanya I which one is the best, I will choose how the brain read. Macam mana otak manusia membaca. Otak manusia ni dia membaca dengan memecahkan bunyi-bunyi yang ada dalam perkataan. So kalau you tanya I, yang I pilih. Tapi kalau you tanya yang mana teacher sarankan, I sarankan 3 ni. Okay, so apa kalian punya task? Kalian punya task sekarang ni adalah kalian kena kaji ketiga-tiga kaedah ni, kaji dengan cara belajar. And then when you dah dapat tahu which one is the best, when you dah dapat tahu mana yang you nak guna, pergi masuk kelas dengan orang yang sebetulnya. Kalau macam phonics, pergi masuk kelas dengan penulis buku Puan Ni Iliani. Kalau suku kata, mungkin boleh belajar dengan teacher Ashikin dekat Mami Happy, suku kata. Okay, kalau nak mengeja ni, you boleh guna pengalaman you, tapi you kena pastikan pendekatan-pendekatan yang you gunakan tu, okay, mestilah orang kata dapat memastikan anak tu boleh membaca dengan baik. Alright, so task untuk parents, you kena kaji. Teacher, kalau nak guna campur-campur, okay, ada yang tanya, teacher boleh tak ajar guna campur-campur? Teacher tak sarankan dan teacher tak bagi kalian campur-campur aduk kaedah. Sebab apa? Sebab anak akan keliru. Kalau you nak guna kaedah mengeja, 1 ni je you pilih. You pilih mengeja, you guna kaedah mengeja sampai anak tu boleh baca. Jangan tukar-tukar. Kalau you nak mengajar anak you membaca guna kaedah suku kata, ajar anak guna kaedah suku kata je. Jangan tukar-tukar. Kalau nak guna fonik je. Jangan tukar-tukar. Jangan campur aduk. Sebab apa? Sebab anak akan keliru. So dia akan bagi efek pada anak. Alright? So teacher, itu your task. That is your task. And that is your responsibility as a parent. Sebab apa? Sebab teacher cakap tadi, sekarang ni kita tak boleh bergantung harap pada cikgu sahaja. Ini adalah peranan kita. Ini adalah tanggungjawab kita as a parents. So kita kena tahu ni, kaedah mana cikgu guna kat sekolah,
So cikgu saya tak tahu, cikgu guna kaedah suku kata. Oh saya tak reti lah cikgu nak ajar macam mana suku kata. Sebab saya diajar membaca dulu guna kaedah mengeja. Belajar dengan cikgu anak kita tu. Jangan malu belajar. Cikgu ajar saya macam mana, cikgu ajar anak saya boleh tak? So that nanti saya boleh bantu anak saya dekat rumah. That is our responsibility. So teacher, apa kaitan ni dengan Smart Wheel? Smart Wheel ni, walaupun nama dia Smart Wheel Magic Phonics, ni nak bagi pencerahan juga ni. Smart Wheel ni walaupun nama dia Magic Phonics, Magic Phonics ni adalah branding. Dia bukan Smart Wheel untuk orang yang guna kaedah phonics saja. Tidak. Smart Wheel ini dia boleh digunakan untuk orang yang mengajar guna kaedah membaca, mengeja. Smart Wheel ini boleh digunakan sebagai alat bantu untuk orang yang menggunakan kaedah suku kata. Smart Wheel ini boleh jadikan alat bantu untuk orang yang mengajar kaedah phonics. Maksudnya Smart Wheel ini sebagai alat bantu yang sesuai untuk ketiga-tiga kaedah. Kenapa teacher sebut tiga kaedah? Bukan pandang sebut sebab Smart Wheel ini dibina ataupun Smart Wheel ini direka untuk orang kata apa, silibus bacaan yang ada dalam bahasa Melayu. Apa silibus yang bacaan dalam bahasa Melayu? ABC, suku kata terbuka, suku kata tertutup, digraf, diftong. Sedangkan pandang sebut dia tak perlu nak baca suku kata tertutup, suku kata terbuka, dia terus baca perkataan. So tak sesuai lah Smart Wheel ni. Tapi walaupun dia tak sesuai dengan satu, tapi dia sesuai untuk tiga-tiga kaedah. Alright, so dapat penjelasan kat situ. Smart Wheel sesuai digunakan. Smart Wheel merupakan alat bantu mengajar yang sesuai digunakan untuk ketiga-tiga kaedah. Dapat? Best ke best? Best ke best? Dan paling best, Smart Wheel ni teacher tak buat semua silibus suku kata dalam satu wheel. Tak. Teacher pecahkan. Teacher nak mudahkan kalian. Teacher nak mudahkan parents sebenarnya sebab tak ramai parents tahu. Satu, tak ramai parents tahu tentang kaedah. Dan satu lagi, tak ramai parents tahu tentang macam mana nak ajar anak membaca. Macam mana you nak ajar anak membaca sedangkan you tak tahu kaedah apa yang ada? Macam mana you nak ajar anak membaca sedangkan you tak tahu silibus yang ada? So teacher permudahkan, teacher pecahkan silibus. Ada suku kata terbuka, ada lima roda suku kata tertutup, ada digraf, ada diftong. Teacher dah permudahkan. Teacher dah pecahkan Smart Wheel tu ikut silibus. Alright, okay, dapat? Masya Allah. Nak habis dah. Alright, okay, kita pergi yang ketiga. Ada soalan tak? Kalau ada soalan terus tanya. Sorry. Teacher dah lama tak berkongsi, nampak macam kalut sikit kan? Sebab banyak benda pula rasa nak berkongsi ni. Alright, okay. Bismillah, kita nak pergi yang ketiga. Ni teacher share pasal kaedah membaca. Yang ketiga, teacher nak pergi kepada tahap penulisan. Apa kena mengena menulis dengan Smart Wheel? Ada kena mengena. So teacher kena share. Sorry. Nampak kelab-kelabut. But it's okay. Cuba hadamkan dulu dua pengisian yang teacher dah kongsikan tadi. Cuba buat summary dekat ruangan komen. Kat situ bila kita buat summary, kat situlah kita nak tengok sejauh mana kita faham. Sejauh mana kita faham tentang ilmu untuk kelas yang kita masuk pada hari ini. Alright. Masya Allah. Seronok ya? Seronok tak? Seronok tak? Okay, kita nak pergi kepada tahap penulisan. Teacher just terus pergi ya sebab kita dah tak banyak masa. Tahap penulisan ada 3. Yang pertama dia panggil menekap. Yang kedua dia panggil meniru. Yang ketiga dia panggil imlak. Menekap tu macam mana teacher? Yang kita duk sambung titik. Yang itu menekap. So menekap ni biasanya untuk anak umur 4 tahun plus. Kalau anak umur 4 tahun plus nak ajar anak menulis, start daripada menekap dulu. Okay, lepas tu baru pergi meniru. Meniru ni untuk anak 5 tahun plus. Untuk umur ni
dia tak ada teacher yang ini memang memang dari segi pendidikan menekap tu memang usia 4 tahun ke? Tak. Untuk umur ni teacher sesuaikan melalui pengalaman teacher. Okay, teacher sesuaikan melalui pengalaman teacher. Menekap paling mudah. So untuk permulaan anak yang nak belajar menulis mesti start daripada menekap dulu. And then imla 6 tahun plus. Okay. So tadi teacher kata menekap yang contoh yang teacher bagi sama titik-titik kan. Meniru yang teacher bagi, okay, meniru kalian boleh guna dekat smart wheel ni. Mana smart wheel tadi? Smart wheel yang huruf. Where did I put smart wheel yang huruf? Tengoklah. Tak apa, kita bagi contoh. Meniru ni contoh dia macam ni tau. Ni huruf B. Siapa yang ajar kaedah mengeja, siapa yang ajar kaedah suku kata, dia akan ajar sebut huruf kan. So ni B. Siapa yang ajar fonik bunyi dia B. Okay. So bila nak tengok kat sini, anak boleh tiru. Dia tulis mula kat sini, kat sebelah dia ni. Dia boleh tulis lagi sekali. Boleh tulis B. Wow! Boleh tulis dekat smart wheel juga ke teacher? Boleh! Sebab apa? Just boleh padam. Kita punya smart wheel material dia bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng punya material. So boleh padam je. Habis. Alright, okay. Not to worry, boleh tulis. So meniru maksudnya dia tengok simbol tu and then dia tiru buat. Imla macam mana? Imla, you sebut huruf, anak kena tulis. So dia tak boleh tengok simbol. Imla ni benda tu, simbol tu dah ada kat dalam kepala dia. Okay, tulis huruf K, dia pun tulis. Tulis huruf J, dia pun tulis. Tulis huruf G, dia pun tulis. This is imla. Okay, dan imla tu pun boleh tulis kat belakang ni. Boleh guna kat belakang smart wheel ni, not to worry. Tak payah susah-susah nak cari. Ambil kertas ya, tak payah saya guna ni je. Okay, guna whiteboard marker pen ataupun guna magic pen tu. Okay, just tulis kat sini. So this is dictation, imla. Kalau menulis kat tepi sini kita panggil meniru. Okay, kalau menekap, tracing yang sama titik-titik. So kat sini pun boleh tracing. Trace je lah kat sini. Dekat simbol B ni. So this is tracing. This is copying. This is dictation. Tada! Guna smart wheel saja. Alright? Okay. Habis. Boleh tak? Boleh tak? Okay, teacher ambil masa sekejap. Ambil nafas, sambil-sambil tu baca komen korang. Wah kan, tak bazir kertas, jimat masa. Bestnya, baru tahu imla namanya. Alhamdulillah, walaupun PDPR anak 5 tahun, daripada level menekap sampai sekarang dah boleh imla. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak belajar hari ni. Alhamdulillah. Ilmu daripada Allah, teacher perantara sahaja dan kalian adalah orang yang Allah pilih untuk dapatkan ilmu dia hari ni. Jadi, maksudnya bila kita dah dapat ilmu dari Allah ni, kita bertanggungjawab untuk menyebarkan ilmu Allah ni. Bukan untuk kita sahaja, kita kena sebar-sebarkan. So kita kena jadi ejen penyebar ilmu-ilmu ini. Ilmu-ilmu bermanfaat. Sekiranya ilmu itu bermanfaat, itu adalah ilmu dari Allah. So kita dipertanggungjawabkan untuk menyebarkan ilmu ini sebagaimana yang teacher sebarkan pada kalian sekarang. Alright? Okay. Kan dah kena ceramah pula. Alright, kita nak pergi yang keempat. So far dapat tak? Kita nak pergi yang keempat. So apa keistimewaan smart wheel teacher? Apa keistimewaan smart wheel? So daripada pengisian pertama, kedua, ketiga, pengisian pertama tadi tentang persediaan PTRS. Kita kena bagi sebelum hantar anak ke sekolah ataupun sebelum kita ajar anak tulis baca, kita kena buat PTRS dulu dengan anak-anak. Actually about PTRS pun kalau nak cerita ambil masa lama juga. So I just give you a basic knowledge. Tapi kena tahu. And then yang kedua kita kena tahu tentang kaedah-kaedah membaca yang ada kat Malaysia. Alright, now you know. Alhamdulillah, say Alhamdulillah Allah bagi. And then yang ketiga, antara tahap-tahap penulisan so that we know menekap kita nak sesuaikan dengan usia berapa, meniru seusia berapa, imla usia berapa, and then macam mana kita nak jadikan smart wheel ni sebagai alat bahan untuk mudah anak menulis menggunakan smart wheel je.
Tapi dalam masa yang sama boleh digunakan untuk ketiga-tiga tahap ni. Just use Smart Wheel. Alright, okay. So what kind of dia punya apa keistimewaan keistimewaan Smart Wheel? Itulah tadi keistimewaan dia. Dia bukan sahaja boleh digunakan untuk anak-anak yang dekat sekolah ataupun nak diajar membaca, tidak. Keistimewaan dia boleh digunakan sebagai alat bahan untuk perkembangan yang kita nak bagi masa persediaan awal tadi. So anak kita boleh ada, so parents kena ada Smart Wheel ni. Jangan tunggu anak umur 4 tahun, 5 tahun. Anak dah ada, siapa yang ada baby, dah boleh start. Ada ni, walaupun kita tak ajar lagi ni kat kiri kanan, tapi ini kita boleh jadikan sebagai bahan, alat bantu rangsangan persediaan awal tadi. And then yang keduanya, berkait dengan kaedah membaca yang ada kat Malaysia, Smart Wheel sesuai digunakan untuk kesemua kaedah kecuali pandang sebut tadi. And then yang ketiga, Smart Wheel juga sangat sesuai digunakan untuk buat latihan penulisan. And then yang pastinya Smart Wheel is a fun learning punya alat bantu. Fun learning punya alat bantu. Alright, so that is keistimewaan Smart Wheel. So Pak, ada saya nak order lah Smart Wheel ni. Masya Allah, Masya Allah. Boleh. Siapa yang nak order, kalian terus buat je dekat komen, dekat ruangan komen tu, saya nak Smart Wheel. Siapa yang nak Smart Wheel, tulis saya nak Smart Wheel. Nanti akan adalah sahabat-sahabat kita akan ni kalian. Okay. Alright. Siapa yang nak Smart Wheel boleh. Sebab I'm not sure Smart Wheel masih lagi berjalan promosi RM95 satu set tu ke? Boleh kan? Smart Wheel harga dia RM99 tau. Harga dia RM99. Tapi sekarang ni Smart Wheel dalam promosi. Mami Happy sedang buat promosi cow. Full set Smart Wheel RM95 sahaja. RM95 sahaja. Full set dapat 8 Smart Wheel. Dapat 8 roda. 8 roda. Yang teacher pegang ni, ini packaging lama. Packaging baru teacher tak ada stok sebab semuanya daripada Mami Happy. So siapa yang dapatkan Smart Wheel sekarang, kalian akan dapat Smart Wheel packaging baru. Kalian akan dapat Smart Wheel packaging baru. So alhamdulillah, so far itu sahaja. Saya nak Smart Wheel. Siapa yang nak Smart Wheel terus komen kat bawah. Saya nak Smart Wheel. Saya nak Smart Wheel. Harga promosi sekarang RM95 sahaja. Alright? RM95 sahaja. Nanti ejen-ejen Mami Happy akan menggembirakan kalian sepanjang proses kalian untuk mendapatkan Smart Wheel. Alright, okay. So itu sahaja daripada teacher. Masya Allah. Teacher harap perkongsian pada hari ini, perkongsian yang singkat ini, ilmunya ilmu yang bermanfaat dan teacher izinkan kalian, teacher berbesar hati sekiranya kalian dapat berkongsi ilmu-ilmu ini kepada yang lain juga, especially kepada ibu bapa, sebab sekarang keadaan kita sekarang, kita tak boleh nak mengharapkan cikgu sahaja, ibu bapa kena mainkan peranan juga. This is our responsibility parents. Alright, ini adalah tanggungjawab kita. Jadinya, alright, so fotos yang nak dapatkan Smart Wheel dengan harga promosi RM95, boleh komen kat ruangan bawah, saya nak Smart Wheel, saya nak Smart Wheel. Nanti ejen-ejen Mami Happy akan berurusan dengan kalian. Untuk side teacher, di sini dahulu, teacher berhenti dekat sini dahulu. Segala kelebihan ilmu yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teacher perantara sahaja dan kekurangan, kelemahan penyampaian adalah daripada teacher sendiri. Teacher nak minta maaf. Teacher nak minta ampun kalau ada terkasar bahasa, ada yang terkecil hati, penyampaian teacher ada yang tak sampai, teacher nak minta maaf, itu adalah dari kelemahan teacher. Alright, okay. So Allah yang mempertemukan kita, Allah juga yang menjarakkan kita, Allah juga yang memisahkan kita. So alhamdulillah dekat sini teacher berbesar hati dan I'm so touched, teacher sangat terharu sebab teacher dah lama menyempi and then teacher kembali dekat sini. Masya Allah, Masya Allah. Moga Allah redha, moga Allah merahmati kita dan teacher mendoakan urusan kalian semua dipermudahkan, urusan ibu ayah yang nak mengajar anak membaca. Dan semoga Smart Wheel ini memberi manfaat dan membantu kalian dalam proses mengajar anak membaca. Teacher doakan dan teacher doakan juga kepada
sahabat-sahabat Mami Happy, urusan anda dalam menyebarkan ilmu anak menulis membaca bersama dengan Smart Wheel ini dipermudahkan. So teacher berhenti dekat sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kita punya majlis ilmu kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Adik. Macam tu lah Mia dulu, susah nak fokus belajar membaca. Nak tahu rahsia tak macam mana Mia boleh belajar dengan senang? Rahsia dia ialah Smart Wheel. Meriah kan Smart Wheel ni? Ada option suku kata terbuka, suku kata tertutup, digraf dan diftong. Cara nak guna pun senang sangat. Pusing, pilih dan sebut. Orang kata sambil belajar sambil have fun, barulah cepat nak faham. Interactive learning dan senang untuk belajar. Tengok tu, laju je belajar. Nanti mesti jadi pandai macam Mia. Okeylah, Mia pun nak join adik ni guna Smart Wheel. Nak belajar sama-sama. Bye-bye.